ni 10 tahun. Anak nombor 2. Sebab bila kita kira kan cost benefit dia dengan kau katakan hantar orang macam nak jaga seorang anak tu kata dah masa dah 300-400. Betul kalau ada 2 orang 800. Masa tu zaman cost maid untuk 1 bulan 400.5 aja. So daripada nak spend 800, better ambil maid tu dan dia boleh buat bantu jaga anak dan juga kemas rumah lah sekali. Rumah 2 tingkat, kita boleh limitkan area lah untuk maid tu kan. Contohnya kita beritahu yang atas is tempat privasi kita, bawah tempat maid lah. Kalau maid nak naik atas, dia bayar kita punya request lah. Kalau kita nak kemas rumah bilik ke baru kita ni lah. Kalau rumah setingkat satu level tu mungkin akan susah sikit lah. Cuma dalam bilik tu adalah kita punya privasi lah. Tapi kalau ikutkan benefit dia, lagi banyak benefit lah. Sebenarnya satu keperluan lah, especially kalau kita ni seorang yang busy ataupun kita punya value diri kita tu tinggi lah. Sebab setiap orang ni dia ada value kan. Contohnya macam businessman, masa dia sejam gunakan untuk buat benda yang bagus lah kan. Katakanlah masa dia sejam tu juga dia nak guna untuk mengemas rumah, cleaning dan sebagainya. Value tu tak sama sebenarnya kan. Walaupun sejam tu dia spend benda yang sama, tapi maid dengan low skill ni dia boleh buat kayak gitu lah. So actually it's a good investment lah. Sebab kita ni perlukan masa lah kan. Kalau ada masa yang banyak, kita dapat ataupun leveragekan kita punya expertise lah. Kecuali kalau kita punya wife tu tak ada aim yang tinggi, yang tak skill pun tak berapa. Macam kita pun tak ada kita punya aim, kita suka hidup sederhana, okey lah kan. Bagus lah tak ada maid itu je. Dan which is tak adalah paling teruk pun kan. Tapi setiap orang dia punya expectation of life tu berbeza-beza kan. Apa yang dia target dalam kehidupan tu berbeza. Tapi kalau kita sebenarnya ambitious dan kita buat something dan memudahkan hidup kita, maid ni ada satu keperluan lah. Dia dah bukan satu benda yang optional lah bagi saya keperluan. Bukan masalah malas ataupun rajin lah maid ni, tapi sebenarnya ialah daripada kita distract. Dia bukan maid saja, dalam apa benda yang lain juga. Contoh macam nak basuh kereta kan. Kenapa kita pergi hantar pak basuh kereta? Kita pun boleh basuh kereta kan. Tapi sebenarnya kapasiti kita tu, basuh kereta tu rugilah kan. Baik kita hantar orang yang dia fully specialized ataupun dia memang fokus pada basuh kereta, actually untuk ekonomi pun bagus. Dia pun boleh dapat jenis ekonomi, kita pun actually boleh fokus benda lain. Jadi bila kita rest pun banyak manfaat lah. Sebab dengan kita rest, kita lagi fokus dan juga untuk buat next task lah. Jadi sebenarnya kalau risiko, semua benda ada risiko. In general memang mula-mulanya semua benda macam tu kita perlukan train dan sebagainya. Dan mula-mula je, lepas tu diorang akan pandai buat sendiri lah. Especially kerja yang repetitif lah. Expectation kita lah sebenarnya kan. Expectation kita dengan apa kita bayar tu tak sama. Setiap orang dia punya skill ataupun dia punya kemahiran tu dia ada berbeza-beza. We cannot pay potong punya price for Ferrari lah untuk dapatkan Ferrari. Kita sebenarnya masalah tu pada kita sendirilah. Kita pay for maid is a low skill punya job. Dan kita tak boleh expect dia adalah Superman yang boleh settle banyak semua benda. Biasanya kita masalah tu lah kan. Kita maid dan juga kita rasa macam kita keep on complain, kenapa dia tak basuh bersih ni. Kalau dia pandai fikir dan juga dia hebat sangat, kebiasaannya dia takkan jadi maid lah. Dia akan jadi cikgu dan sebagainya. Dan kita kena expect benda tu lah. That's why no such thing dalam dunia ni kita expect bayar RM10 dan kita dapat skill macam artisan ataupun yang expert punya skill lah. So maid is 1,000 per month punya job kan. So masalahnya datang pada kita. Kita punya expectation tu sebenarnya kita kena adjust lah. Bukannya kita adjust tinggi, lepas tu kita keep on complain. No, kita kena definition maid ni kena betul lah. Masalah lagi biasa maid ni adalah kita tak treat dia macam human lah. Sebab semua orang ada perasaan kan. Dan dia pun buat sacrifice banyak lah untuk dia datang sini, tidur dengan kita, tinggalkan family kan. So benda tu kita kena faham dan kita tak boleh expect dia can deliver semuanya lah. Bila kita faham benda tu, sepatutnya benda tu akan jadi okey lah. Kita akan menerima dia, dia pun akan menerima kita lah. Cuma of course akan ada lah, tak semuanya ideal dalam dunia ni kan.
kadang memang sangat below kita punya expectation sangat lah. Yang tu memang ada problem lah. Tapi generally sebab kita orang pun ambil mate pun ada banyak kan, 12 orang lah. So kita dapati bahawa generally dia sebenarnya okey. Tapi macam tadi lah, depends expectation kita kan. Dan kita kadang-kadang kita pun sendiri kena betulkan. Contohnya kita macam dia hanya bantu saja, dia bukan buat semua sekali. Especially kalau makan kita masuk ringan, aku boleh masuk ringan, apa masuk ringan. Kecuali kalau kita tak ada masa apa semua, for the sake of kita ada mate, kita nak suruh dia masuk ringan juga. Bagi saya tak betul lah. Kalau macam tu maknanya bukan saja mate yang tak okey, majikan pun tak okey. So kita tak ready, sebenarnya kita tak fit lah untuk ada mate kan. Sebab kita anggap mate ni macam sokong macam kita punya hamba, macam nak buat segala-galanya. Bukan lah, bukan lah kan. Sebab kita bayar pun RM1,000 ni tak banyak pun, RM30 sehari sebab dia tak ada cuti pun mate ni. Tengok dia punya situasi juga. Kadang memang betul pun mate tu memang dengan kaki ke contohlah, tapi most probably biasanya tak ada pun macam tu kan. Biasanya mate tu buat lah juga kan. Sebenarnya generally lah, biasanya kita jumpa mate pun sebenarnya dia buat kerja. Tak adalah pun mate yang dengan kaki. Dia tak adalah terlalu ideal sangat. Dan kita pun macam cakap dia tak adalah, dia tak boleh lah macam terlalu laid back lah mate ni, terlalu lepak dan pun tak betul jugalah. Jadi kita kena selalu ada communication lah dengan mate ni. Sebenarnya having a mate ni is a must lah, especially kalau orang yang busy tu je kan. Bagi saya sekarang ni dah senang dapat mate yang bagus, sebabkan oleh expectation kita yang terlalu tinggi lah. Dan how kita treat mate ni tak rugi pun kalau kita treat dia bagus. Kita pun kena betulkan kita punya mentality dulu. Jangan terlalu berkira, kena faham expectation kita pada dia, kena jelaskan dulu apa task dia, deliverables dia apa, barulah dia akan jadi mudah lah biasanya dengan mate ni kan. So benda tu lah, jangan rasa takut lah untuk ada mate lah. And especially macam saya kata lah, orang yang sibuk, kalau kita ada banyak anak-anak, masa kita sangat pack, ataupun kita punya value of kita punya kita masing-masing ada capacity masing-masing kan. Kalau dia boleh buat something else dengan maksudnya skill yang dia tu, dia boleh produce per hour tu, dia boleh produce RM2,000 kan. Buat apa dia, then it's very stupid. Tak bijak lah kalau dia tak nak acquire mate kan. So mate dia boleh buat kerja-kerja yang dia tak ada masa untuk buat. Itu je sebenarnya. Actually perfectionist tu sebenarnya kita tak adalah define diri kita perfectionist. Kita sendiri rasa macam ni tak kena macam tu kan. Sometimes kadang suami buat pun kadang kita rasa macam tak okey kan. Kadang suami ambil baju terang-terang pun kita rasa okey, tapi bila once kita dah decide untuk ambil mate tu, terus kena ubah mentality tu. Maksudnya macam kena pandai ni lah hati sendiri, pujuk hati sendiri, kata tak apalah sikit je, macam tak perfect pun kan. Sama memang mana manusia perfect pun kan. And then betul lah dapat baju dia tak kena dengan cara kita, tapi at least daripada baju berbakul tu dia dah lipat dah pun. Cuma maybe kita nak perfect, kita betulkan sikit, macam tu kan. Dah masa kita pun tak banyak spend untuk yang lipat baju satu bakul kan, compare tu kita nak lipat betulkan sikit-sikit tu kan. So macam kena tackle hati sendiri lah sebenarnya. Tackle hati sendiri, lepas tu kita pun akan rasa okey lah. So relax je, ambil chill je benda tu, rasa okey, fikir macam alah dia dah tolong dari kita pun, macam tu je. Dia smart, bahawa dalam ini there's no such thing, it's very subjective. Kalau kata nak professional, bagi dia perfectionist. Bagi seorang ni kan mungkin overdo. Dia perfectionist tapi dia overdo. So as long as kita tahu the whole thing, tahu the whole scenario, it should be okay lah. Dan kita boleh menerima lah. Kalau dia tak buat ni okey, bagi dia mungkin this is perfectionist untuk dia kan. Sebab dia mesti dia akan buat yang baik macam untuk dia. Tapi kita mungkin tak cukup. Bila kita buat, bagi dia dah overdo. Mate lari, mate merokok, dapat mate yang dia tak boleh serasi dengan anak-anak. Tak adalah, mate memang kena lah, especially Benda macam wajib bagi kita. Kisah sangat sebab lagi pun manusia ni lah tak perfect pun kan. So macam bila kita ambil tu pun, walaupun dia macam tak sangat-sangat tak pandai pun, at least dia ada untuk bantu pantau anak-anak kan. So, macam Abang cakap tadi, masa kita tu lebih baik kita buat benda yang bermanfaat, yang lebih menambahkan income, macam tu kan, daripada kita
bukanlah nak so called buang masa jaga anak ke rumah tu, tak, bukanlah itu maksudnya. Tapi itu depend pada apa kita nak lah. Kalau kita rasa macam kita punya kapasiti diri kita tu, kita ada skill, kita ada capacity tadi yang saya kata tu. So kita kena ada, nak tak nak kita kena menerima bahawa kita perlu ada. Dan juga is a very good investment lah kan, untuk ada maid, untuk ada pembantu lah. Kita orang first kita punya objektif ambil maid untuk anak, untuk dia jaga anak di Untuk anak lah. That's why kita macam kita fikir balik, oh dia untuk anak. Jadi bila benda lain yang dia tak dapat handle ataupun tak dapat deliver, kita okey lah. Kan, kita tak boleh seperti lah. Kita expect kita bayar 1,000 kita boleh untuk anak buat ni, macam tak adil lah untuk ni. Kita pun sebenarnya tak boleh buat apa dalam satu masa kita stres tau dengan anak kerja lain kan. So macam tak easy lah benda tu. So kita punya objektif first memang ambil maid untuk anak. Maksudnya paling penting kita nak maid tu serasi dengan anak. Kalau dia boleh buat anak, lepas tu dengan rumah dia okey, tu bonus lah. Yes. Itu pun kita rasa macam okey. Dan kalau kata macam kita orang, dia tak reti masak tak apa, kita lagi tak kisah sangat. Berarti dia boleh goreng telur tu tak masalah lah. Again dia come back pada expectation kita. Kalau kita apa yang kita expect daripada dia lah. Macam sekarang kita tak expect untuk masak. Setengah orang mungkin dia nak maid tu masak. Makanya kan kita perhatian nombor 1 is anak, nombor 2 baru rumah lah kan. Macam yang tadi lah perfectionism, kalau actually it's very subjective. That's why kita kena ada the right mentality lah. Kalau kita nak dia deliver macam kita juga, dan kita bersama dalam dunia ni, kita tak boleh dapat semua apa yang kita nak lah kan. Kalau kita nak kita nak fokus pada satu benda, jadi benda ni kita kena convincekan diri kita bahawa kita perlu ada orang yang bantu kita. Dan macam saya kata tadi, dari segi macam manfaat ataupun dia punya kapasiti diri kita ni dengan adalah sangat bijak, ataupun terbaik adalah kita bagi dia handlekan benda-benda yang semua orang boleh buat. Contohnya kita nak buat benda engineering, kita buat design, kita buat business, mereka tak boleh buat kan, jadi kita boleh buat. Jadi benda tu kena ni lah, yang kita put trust pada maid, dan kita kena faham lah apa expectation kita, standard kita nak tu. Contohnya lipat baju, nak standard macam ni, it depends lah sebenarnya. Kita macam ni sebenarnya, kalau ada orang lain pun tak suka lipat macam ni, mungkin dia lipat kata ini tak bagus sebenarnya. Jadi kita kena ada the right mentality lah, not only maid, majikan pun kena ada satu minda yang betul. At the end of the day, actually kita nak apa? Kita nak ada orang bantu kita, dan kita boleh buat ni. Sebab kita kalau tak ada maid ni, memang dia akan occupy masa kita lah. Memang tak cukup lah, especially kalau kita ada banyak task kan, banyak tanggungjawab, banyak deliverables lah yang kita kena, banyak due dates kan, kena kita macam tu lah. Kita kena ada clear vision kenapa kita ambil maid, apa expectation kita. Maid ni juga sebenarnya kita bantu dia. Kalau kita buka rezeki dia, sebenarnya kita buka rezeki, kongsi rezeki ya. Rezeki juga kan. First kali ikhlas. Isu dia ikhlas, kita kena sebenarnya bukan hanya maid dia, siapa saja. Buat sampai tu kepada Allah lah. Balas tu untuk mungkin untuk dia lah. Dan lepas tu kata aku buat ni ikhlas dan sebagainya, sebenarnya tak ikhlas pun. Dia come back pada kita punya cara kita fikir. Kalau katakanlah kita Baskin Robin ke, kita belikan dia rantai emas ke, whatever it is kan, that is kita punya call, kita yang pertama lah kan. So, kita buat something tu bukan untuk dia, untuk balasan daripada dia. Aku dah buat macam ni, kau bagi aku ni. Bukan, kita buat something tu kenapa Allah yang balas. Dia nak balas tu untuk dia lah. Kalau part gaji tu, macam Abang Zul ni dia memang buat duit lah. Duit tu dia Abang Zul punya pertimbangan lah. So macam Abang Zul dia tak kira sangat. Kalau kita tengok macam kerja dia dah bagus lah kan, kerja dia bagus, kita why not kita naikkan 100-200 kan, dia akan rasa happy. Benda macam tu, dan itu satu cara untuk ikat dia lah. Tapi kita boleh bagi dari segi recognition tu lain cerita lah kan. Another point of view adalah maid tu sendiri kadang-kadang dia tak value benda tu. Kadang dia value dari segi layanan kan, layanan mungkin kita tak perlu bagi dia recognition dari segi material. Mungkin dia nak kita faham kalau waktu penat, waktu macam banyak kerja, kita tak bagi dia, suruh dia buat benda lain lagi kan. Mungkin tu adalah segi recognition. Layanan lah kan, layanan terlalu berkira,
dan sebagainya. Mungkin dia nak kita meningkat macam family. That is one of the part of the form of recognition lah. Macam mana kita layan dia tu dan dia akan rasa. Macam saya ada kes tu, kawan ambil maid, lepas tu dalam perjalanan dia balik ke rumah, maid tu daripada Indonesia masuk kereta, dia dah penat, lepas tu dengan dalam kereta dia tertidur. Lepas tu dia mak mertua cakap, tengok tu belum apa-apa lagi dah tidur. So what do you expect maid tu nak buat? Takkan nak cuci kereta dan tu kan. So macam dia kena faham lah, maksudnya hati pun dah tak betul kan. Which is macam dia expect oleh kerana nama dia maid, dia kena kita kena pada masa-masa kita punya empathy, kita punya thinking lah. Maksudnya bagi saya tak fit lah untuk maid. Dan kita nak bagi apa semua-semua, dan katakanlah one day kan dia lari dan sebagainya, dan kita kena accept lah. Apa yang kita orang buat, masa saya buat, dia akan cakap dengan dia, kalau kamu tak sesuai, bagi tahu, kamu jangan lari, kita orang akan hantar balik. Kita convince dengan dia bahawa gaji kamu akan dapat, semua ni dapat, sebab kita manusia kan, kita kerja mana-mana pun kita tak sesuai kan. So buat kita kata jangan buat benda yang pelik-pelik, kadang dia orang nak guna sihir lah, apa dan sebagainya. Jadi kita cakap dengan dia, okay, saya tahu kadang tak suka, saya minta maaf. Kita try macam tu. Kalau katakan dia buat benda yang tak berat, tu masalah dengan Tuhan satu, dan kemudian at least kita puas hati lah, part kita tu kita dah buat. Kita jangan fikir sangat, kalau aku buat macam ni kan takut ni. Kalau kita fikir segala possibility kan, that's why kita akan jadi paranoid dan tak nak ambil maid. Jadi kita macam buat something yang tak favor pada kita lah, dan kita terpaksa buat end up buat something. Kita boleh, contohnya kita boleh buat arkitek ataupun engineering, tapi terpaksa kita buat kerja rumah sebab kita tak nak ada maid macam tu. Dan kita kena bagi hati ke hati lah, sebab dia pun manusia, dan kita kena beritahu dia bahawa kita tak kisah nak balik, tapi bagi masa untuk kita replace. Itu yang saya buat lah. Sebabnya ada seorang mau lari pun dia balik kepada kita kan. Sebab kita beritahu dia kan, okay, tak apa, nak lari tak, jangan lari, kita hantar dia balik. Kamu manusia, saya kena kan. Macam ni kita tacklekan hati dia. Jadi, dan kita tackle bukan dia untuk dia, sebenarnya untuk kita. Sebab bila dia okey, kita pun akan jadi okey kan. Sebab maid yang dia buat kerja, dia deliver dia punya tanggungjawab dia, menyebabkan satu rumah tu akan happy lah. Kalau tak, nanti dia akan create tense dan juga instability lah kan, especially dari segi emosi, dan dia akan menyebabkan banyak benda lah yang lain akan masalah pada benda lain lah. So that's the most important thing lah. So kena fit. Then having maid ni sekarang memang is a must lah, satu keperluan lah, especially kalau yang kita sangat sibuk. Itu kena ada right mentality, dan kita kena explain dengan dia betul-betul. Dan masa kita nak ambil tu pun, kita kena bagi clear picture, clear view apa task dia sebenarnya. Maksudnya, contoh kita cakap, okay, kita perlukan dia untuk anak-anak, paling penting dia untuk baik-baik anak. So masa tu je pun dia kena bagi tahu dia okey tak okey dengan anak-anak semua. Kalau tak okey, kita pun tak nak, dia pun jadi win-win lah kat situ kan. So kita pun senang hati, tak adalah tidak sampai dia pun dah stress jaga anak kan. So kat situ dah settle first kali tu lah. Dan bila dah okey, dua-dua dah okey, dia pun dah masuk rumah kita, dia dah okey buat kerja. Okey, maybe macam dia belanja itu ini apa semua kan. Satu macam pasal cakap ikhlas lah. Mungkin kita nampak dari segi mata kasar, wah macam-macam 500 apa benda semua tu kan. Tapi how far dia punya keikhlasan tu kan, kita tak nampak, tapi maid tu boleh rasa. Macam pasal cakap kan, kadang dia tak perlukan material, layanan macam mana kan. Okay, oh kita dengan sebab kita dah bagi dia 500 ke ataupun benda-benda yang mahal, kita boleh buat suka hati dengan dia kan. Kita boleh kerah tenaga dia suka hati. Maid tu akan rasa sendiri sebab macam mana dia berkeikhlasan majikan tu lah. And then yang satu lagi, kena, kalau sebab kita ada anak ramai, kena didik anak juga untuk hormat maid tu. Tak boleh anggap dia sebagai maid lah. Macam dia tetap macam family. Kalau kita, sebab kita lain, kita majikan kan. So dengan anak-anak ni, kita jangan menjadikan anak-anak kita macam besar kepala lah. So dia kena hormat maid juga, dan dia kena dengar cakap maid tu. Sebab maid ni maksudnya macam wakil kita kat rumah. Bila kita suami isteri keluar, maid tu adalah wakil ibu ayah mereka lah. So anak-anak kena hormat dan ikut cakap maid macam tu. Jadi maid tu dia akan rasa okey, dia ada kuasa kat situ. Bukanlah kuasa apa, maksudnya dia diberi amanah. Dia pun akan rasa dia ni dihargai kan. Dia tak rasa dia ni adalah hamba juga pada anak-anak kan. Sebab anak-anak kecil dia lain kan. Sebab maid ni dia akan rasa lah juga sebenarnya, tak orang tak kita kan. Kita pun akan rasa kalau budak kecil memang arah-arahkan kita kan.
So tak nak ada berlaku macam tu lah. Tu memang kita support semua macam family. Betul, kita kena anggap dia macam family. Dia duduk rumah kita. So dia dah kerja 24 hours setiap hari, 24/7. So kenapa kita nak treat dia macam orang luar ke apa kan? Kita jangan selalu berkira. Jangan berkira. Berkira sebab kadang-kadang benda yang peti-peti ni lah menyebabkan dia pun tak berapa berkira dengan kita lah. Terutama dengan kita, kena ingat last kali mungkin kita kena bersyukur sebab kita masih mampu hire maid ataupun kita boleh lagi untuk appoint maid lah. Sebab tak semua orang nak buat kerja-kerja maid ni kan. Sekarang ni sebenarnya nak maid sebenarnya lagi tak susah berbanding dulu. Kan dulu kita kena ada nak bayar agent fee je dalam dekat dulu kena 10,000. Sekarang ni kita boleh pergi cari sendiri. Kan kita cari sendiri, mungkin bayar dari segi visa dan permit lah. Kos pun tak lebih dari 5,000. First nak maid ni bukan kita tengok pada maid saja, kita tengok pada majikan pun lah. Macam saya kata tadi lah, kita kena, majikan tu kena fit untuk ada maid. Lepas tu of course financial ni biasa orang tengok orang situ lah. Nombor 2 mentality lah, kita ada clear picture. Sebab kalau kita tak clear, kita nak harapkan maid kita yang tak tahu, especially tak pernah datang lagi kat Malaysia nak untuk kerja ni, memang susah lah. Jadi kita kena ada clear mentality apa yang kita nak daripada dia. Kemudian kita kena ikhlaskan diri macam benda yang peti-peti, benda kecil-kecil kan, jangan kita jadikan benda tu sebagai satu alasan untuk kita makin lama makin melakukan benda tak adil pada dia lah kan. Jadi of course pada masa mu kita kena evaluate dia masing-masing lah kan, sebab kita pun tak tahu background dan sebagainya. Jadi mungkin lepas kita dah kenal, boleh mengenali, sebenarnya mengenal maid ni lebih penting untuk kita rasa selesa keberadaan dia dengan family kita, dan juga untuk memastikan dia pun selesa dengan kita dan dia akan serve secara ikhlas dengan kita lah. So kita akan bayar gaji dia, dia akan bayar khidmat servis untuk kita. Tu nasihat dia lah. Last sekali jangan actually benda tu akan win-win lah. Actually that is the requirement to having maid. Dan dia pun, bila kita fit, dia ada kontrak sama 2 tahun untuk servis dengan kita. Kita kena jelas nak maid tu macam mana sebenarnya. Nak maid umur macam mana supaya dia suit dengan kita punya keperluan dan kita punya keselesaan. Satu dari segi umur dia. Lepas tu ialah ada orang mungkin nak yang tua-tua sikit kan, tapi kita tengok kalau yang tua-tua tu pun dia mampu tak nak jaga, contohnya anak kita 10 orang kan, mampu ke tak? So kena faham dekat situ. So nak ambil muda sangat pun dia boleh tak nak kemas rumah, nak bantu kita buat benda semua tu. So bila kita first step tu kita dah clear kat situ, kita dah pilih yang the right umur. So kat situ pun dah mudahkan kita lah proses seterusnya. Yang kedua, capability dia. Dia boleh tak jaga anak, dia boleh tak, contoh kalau kita nak dia masak, boleh tak dia masak. Jangan pula nanti kita nak masak tapi dia tak boleh masak kan. Kat situ kena clear lah kat situ. Dan yang ketiga, kena ada dalaman lah. Mungkin suami dia takkan rapat lah dengan maid kan. Kita lah yang perempuan ni, janganlah ada gap kat situ. Kena macam saya cakap tadi, kita kena faham dia, kita kena kenal dia lebih dekat kan. So kadang-kadang tu ambil lah masa macam share tentang kita, share tentang ni. Bukanlah share kita semua boleh kita borak dia. Lah. Borak dengan dia. Sebab ambil tahu pasal family dia. Dia suka sebab dia seorang kat rumah tu, dia tak ada siapa dia nak borak ke apa kan. Jadi kadang-kadang kita ambil tahu sikit. Kadang-kadang kita kat dapur tu tanya ke ataupun bila tanya, kadang dia tak cerita, tapi bila kita buka mulut sikit, dia cerita pasal family dia. Dia rasa kat situ mungkin benda dia pun akan kurang kan. Dia boleh cerita, dia rasa macam adalah orang yang mendengar cerita dia pun. So dia pun akan rasa selesa dengan kita, dan benda tu akan mudahkan lah dia punya proses seterusnya tu. Perlu untuk membantu kerja-kerja di rumah kita yang semakin banyak, dan untuk menguruskan hal-hal yang bersifat rutin di rumah. Mengapa kita nak susahkan si isteri kita untuk melakukan perkara-perkara tersebut? Sebab kita boleh ada maid dan kita boleh bayar maid tersebut untuk melakukan perkara yang sama. Sebagai contoh,
Contohnya, kalau kita ada maid tolong kita basuh baju, maid tolong iron baju, maid tolong lap lantai, buang sampah, kemas dapur, apa semua tu, maksudnya kita dah tak payah spend masa ke situ. Kita boleh gunakan masa tu untuk buat bisnes. Fikir pasal bisnes. Barulah kata kita nak mendapat pendapatan yang puluh-puluh ribu, Nilai you bukan pada kerja rumah. Standard you adalah fokus pada pembelajaran anak-anak. So, I nak bekerja, lepas tu you kata kan, boleh bekerja tapi maid still kena ada. Masa kat aku cakap dah ada maid Tak ada maid. Tapi masa tu kan aku nak bekerja, nak buat checklist kan. Dia kata still kena ada maid. Maksudnya bukan ada maid sebab kerja saja, tapi nak berhenti kerja pun kena ada maid. Sebab bukan standard awak untuk buat kerja-kerja rumah. Standard awak adalah fokus pada pembelajaran anak-anak, fokus pada bisnes, fokus cara memperbaiki membantu ekonomi keluarga. Berapa ramai yang boleh buat macam tu? Huru-hara hidup dia sebenarnya. Dia hanya ada seorang individu. Masa dia tak boleh. Kalau dia nak keluar, dia kena bawa satu gerombolan keluar. Sebab apa? Sebab anak tak boleh ditinggalkan. Sebab tak ada orang jaga. Macam kami, bila kami nak pergi ke mana-mana, agak fleksibel. Sebab anak boleh ditinggalkan di rumah, di bawah jagaan orang yang lebih dewasa yang bertanggungjawab, iaitu bibi ataupun orang pembantu rumah. Begitulah betapa fleksibelnya bila ada maid. Orang kata kita tak mampu buat. Hey, aku masa kecil rumah pun aku mop lantai tau. Mop lantai, sapu sampah rumah. Itu rutin kerja kita dah pernah buat. And in fact, aku ni cleaner. Kita belajar kat UK dulu, United Kingdom, Sheffield. Aku jadi cleaner. Cleaner aku tahu, pernah buat kerja semua. Aku soal celah-celah jamban tu pun semua nak tahu. Aku tahu lepas aku dah kerja, dah pakai baju korporat-korporat, discuss dengan orang international. Takkan nak balik rumah nak jamban lagi. Kita kena ada standard, kena naikkan tinggi sikit lah. Bagilah kerja tu kepada sesuai kepada orang yang bekerja. Bukan kata kita tak pernah buat, kita dah laluinya kan. As we are progressing, leave it lah to others to do it kan? Orang yang bercakap tak ada maid ni sebab dia tak pernah ada. Dan kalau dia dapat maid pun, dia dapat maid yang teruk. So dia fobia. So itu tak boleh jadikan fakta case untuk menolak untuk adanya maid. Okay, bagi saya, maid ni sangat-sangat penting, especially macam saya, ibu yang bekerja dari rumah. Kalau tiada maid, saya tak boleh nak fokus pada bisnes. And at the same time, kita tak boleh fokus pada anak-anak kan. Tapi bila ada maid, kita leveragekan kerja kita kepada kerja-kerja rutin kita yang kata tak ada added value pun pada bisnes kita kan. So benda tu kita boleh leveragekan pada orang lain. So kita boleh lebih fokus untuk generate income dan lebih fokus untuk kepada anak-anak tu. Itu merupakan cabaran-cabaran yang kita hadapi. In fact, kita suami isteri pun ada cabaran-cabaran yang tertentu. Masakan bila ada maid kita tak ada cabaran. Yang pentingnya kita kena pandai menguruskan. Itu poinnya. Kalau you tak ada maid pun, kalau you tak pandai menguruskan, tak ada gunanya. Macam si orang yang di hadapan kita ni, 12 seconds later. Dia bukan satu but fit all. Dia jawapan dia bukan macam tu. Dia jawapan lahir berdasarkan keperluan, cara orang tu menguruskan. Kadang-kadang yang kita tengok kes-kes bercerai lagi suami isteri tu pun sebab apa bercerai? Sebab gagal dalam pengurusan. Sama juga macam maid. Maid ni cuma ada, setengah orang kata ada privacy apa semua, tapi dia tak faham magnitude benda yang kita boleh fokus kepada bisnes, especially kalau orang yang buat bisnes. Kerana ada pembantu di rumah yang boleh menguruskan hal-hal yang remeh-temeh ni, itu hanyalah cabaran. Orang boleh bagi macam-macam alasan, tapi cabaran itu kena diharungi dan dijarakinkan kepada kecil-kecilan. Kita tengok dan kita selesaikan satu persatu apa masalahnya. Bukan dengan membuat satu kenyataan yang lalu general yang mengatakan bahawa ada maid saja problem. Memang kadang-kadang maid ada problem. Ini kosnya sangat tinggi, betul. Sampai 14,000, 16,000, betul. Itu kalau siapa yang tak ada masa nak cari maid. Tapi macam kami, untuk memiliki maid, kami bayar kos yang sangat murah. Kerana kami cari sendiri dekat Indonesia. Kami dapat. Dan kami bawa masuk ke Malaysia. Gedebuk-gedebak
Kos dia hanya lebih kurang 2,000 lebih. Total masuk permit 4,000. Total masuk permit 4,000, 5,000 lah. RM4,000. Itu pun dah ditolak gaji dia untuk sebulan 2 bulan. Kan? Untuk cover balik dia punya expenses dia datang sini. So tinggallah gaji dia. Kita dapat 2,000 saja yang expenses dia. 2,000 dengan risiko yang kita dapat make yang tak elok ke, yang elok ke. Itu risiko yang kita nak dapat selama setahun. Dan bagi saya berbaloi compare tu kerja yang kita kena buat. Total cost bolehlah beli sebiji Myvi Cash. So far total make yang kami pernah ambil adalah lebih kurang 10. Top 3 masalah make kita orang. Pertama sekali memang lari. Lari tu menjadi fobia. Setiap kali make lari, bangun-bangun tidur rasa macam dia rasa macam terkejut dan rasa macam culture shock tau. Tiba-tiba kita dah selalu leveragekan kerja kita pada make, tiba-tiba kita kena buat. Tu yang pertama lah, bila make lari. Yang kedua, merokok. Okay. Dan yang ketiga adalah bercakap bohong. So benda tu adalah benda yang kami dah lalui lah. Do we give up untuk ambil make? No. Sebab kita orang tahu itu adalah proses. Nak berjaya, nak capai sesuatu, kita memang kena sacrifice. So kita orang merasakan keperluan mempunyai seorang pembantu rumah adalah penting. Jadi kami walaupun diuji dengan make yang macam-macam masalah kan, sampai kos yang tinggi, tapi kami tak give up untuk mencari dan terus mencari sebab itu adalah proses. Kami tak jadikan dia sebagai satu penamat untuk tak ada make. Dan bagi kami itu adalah pengalaman dan so far alhamdulillah sekarang ni kami akhirnya dapat make yang bagus. So tak ada masalah pun. Dia macam ibarat segala apa kos yang kami dah keluarkan dulu adalah sebagai satu orang kata pengalaman dan learning process untuk kami menjadi seorang majikan yang baik kan, untuk memahami lagi masalah make, untuk terus mencari solution kan. So tak ada masalah pun kalau kita ada apa orang kata make yang problem ke, keep on cari lagi. As time going sebenarnya benda tu adalah orang kata pengalaman dan juga mengajar kami untuk memahami manusia lah. Ada pengalaman-pengalaman kita tahu macam nak detect orang yang cakap bohong, macam nak detect orang yang perangai tak elok. So benda tu Allah bagi sebagai learning process untuk kita orang. Alhamdulillah setelah hampir 10 make kami cari, okay, kami mempunyai 10 orang pembantu rumah. Okay, setelah melalui banyak proses-proses cabaran pembantu rumah yang bermacam ragam, akhirnya Allah bagi kami make yang terbaik sekarang ni kan. Yang mana make kami sekarang ni semua serba boleh. Boleh memasak, boleh jaga anak, hantar buat kerja, boleh memandu lagi kan. So boleh naik turun rumah 3 tingkat lagi. Kau boleh. Kau hajar. Guys, kau hajar sangat ni guys. 12 seconds later. Okey, pasal Matt kena ikut kita, cara kita lipat kita, cara dia kat dapur apa semua. Perkara tu memang perlu dibentuk pertamanya. Keduanya, kita kena tunjuk exactly cara step by step. Macam kita dia kata, aku nak kami nak baju ni di iron kemas-kemas. Perkataan kemas-kemas tu tak tertranslate dalam kepala otak dia. Dia tu hanyalah orang biasa yang tak berpendidikan yang tinggi macam kita. Kita kena tunjuk dia satu, repeat balik satu, sampai dia faham yang dia boleh buat macam mana yang kita nak. Macam tu cara dia. Kalau kita anggap expect mate kita tu tahu semuanya, kan? Sebab itulah kita tak masuk campur. Lepas tu dia iron baju tak betul, dia iron baju separuh melekat garisan lah, apalah macam-macam. Sebab apa? Sebab kita tak pernah ajar dia cara yang kita nak. So you expect first time right every time. So kalau kita nak dia buat betul setiap masa pada first time dia tu, kita kena ajar. You nak dia lap dapur macam mana, you kena bagi tahu dan you kena tunjuk demo dekat dia. Demo kena tunjuk keseluruhannya. Tak boleh demo 10%, you expect dia to cover another 90%. Tak jadi. Okay, masalahnya you subcontractor semua kepada dia, tapi you expect the final result tu ikut you. Memang tak lah. Ingin salam perfection.
Itu dia punya tips dia lah. Kalau you perfection macam mana pun, kalau you ajar dia satu persatu, dia boleh meet you punya requirement at least 80% tu dia boleh meet lah. It's good enough. Yang masalahnya you marah, you tak tunjuk, you tak buat depan dia. Kata saya nak you lap macam ni, saya nak you make sure sebelum you tidur bersihkan dekat sini. Esok pergi check, tengok 2-3 kali check pas cukup kan. Begitulah untuk ubat kepada si perfection ni. Macam mana kita nak letak batasan antara kita majikan dengan maid, tapi at the same time kita tak nak maid tu terasa ataupun maid tu rasa ada barrier dengan kita. At the same time kita nak menghormati dia jugalah kan. So what we do is biasanya untuk macam kami of all kita bagi tahu di awal, okey, untuk certain tempat dia tak boleh masuk. Macam contoh bilik tidur kami, bahagian atas ke kan, benda-benda macam tu bila kami bagi masuk baru dia boleh masuk. Okey, bila kita suruh kemas baru dia suruh kemas. Itu nombor satu lah. Means ada certain tempat yang dia tak boleh akses sesenang hati. Okey, yang kedua, macam nak letakkan batasan tu supaya dalam masa yang sama dia tak terasa disisihkan lah. Rasa ada macam 2 darjat kan. Contoh kalau kita makan. Kalau kita makan, beli makanan ke apa, kami makan di luar tapi kami bawa balik makanan untuk dia sekali. Untuk supaya dia tak rasa tersisih. Okey, dan selain tu kalau contoh suami kita dia nak sesuatu kan, dia tidak terus direct kepada maid, dia kena melalui isteri dulu. Contoh dia nak air ke, nak makan ke. So kita sebagai isteri walaupun maid yang uruskan, maid yang ambilkan air ke, maid yang siapkan makanan, tapi dia batasan dia kita jangan suruh suami direct kepada maid. Biar suami melalui isteri dan isteri yang sampaikan kepada maid. Faham tak? Supaya maid tu tahu batasan-batasan dia. Okey, dengan tuan dia kena melalui puan dahulu macam itulah. Barrier tu so dia akan respect lah. Okey. So kita tak boleh 100% pass over kat maid. Semualah walaupun maid yang siapkan makanan, walaupun maid yang gosok baju, maid yang basuh baju apa semua, tapi apa saja keperluan suami tu, suami bagi tahu okey dia nak baju apa, dia nak makan macam mana apa semua, melalui isteri dan isteri akan suruh si maid tu. Selain itu kita letakkan ni jugalah, kita suruh dia tutup aurat sepanjang suami kita dekat rumah kan. And then bila kita tiada dekat rumah, suami pun tak buat dia di rumah lah. So itu untuk meletakkan batasan supaya kita nampak walaupun kita satu rumah tapi ada limit-limit dia. Tapi at the same time kita tak pisahkan dia. Macam kalau kita beli makanan, kita beli makanan untuk dia sekali. Kalau kita cuti ke apa, kita bawa dia sekali kan. Shopping, beli something, kita ada juga kita bagi kat dia juga kan, belikan untuk dia juga. Batasan tu dia tidaklah menyebabkan dia terasa hati yang dia ni orang gaji, tapi dalam masa sama dia tetap hormat kita sebagai majikan. So kita tak perlu lebih-lebih lah. Berborak dengan dia penting juga untuk dia luahkan sekali-sekali kan, untuk diluahkan kisah keluarga dia kan. Sebab dia mungkin tak ada siapa dia nak luahkan. So kita tanyalah macam seminggu sekali tanya macam mana keluarga kamu, okey, anak-anak kamu sihat kan. Tapi bukan berbual macam kita berbual dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan mak kita, tak. Dia ada batasan juga. Faham tak? Kami dapat 5 orang okey je. Masa pakai kondom dulu mungkin maid ada terjumpa lah. Kalau kegagalan dia untuk mengemas kini kan. Rahsia baru terbuka ni kira. Masa tu Bik Suti tu pun dah monopos dah. Ini kondom. Orang kata apa, privacy tetap ada. Takkan kau nak bercium depan TV. Depan anak kau pun kau takkan nak bercium. Privacy ni macam ni. Kalau baru kahwin bolehlah kata privacy, tapi kalau you dah ada 1 anak, 2 anak, there is no privacy. You lebih ada maid sebenarnya lebih privacy. Sebab apa? Bila you dah start ada anak kan, bila you start ada anak kan, you perlukan me time tau kadang-kadang. You perlukan dating time dengan suami you. Okay. So kalau you tak ada maid, macam mana you nak ada privacy dengan suami you? Sebenarnya ada maid lah lebih privacy compare tu tak ada maid. Bila you dah start ada anak, ini orang kata apa, zaman-zaman baru kahwin, zaman bercinta tu boleh lah kata privacy kan. Tapi once you dah ada anak kan,
you perlukan seorang maid sebab ada maid lebih privacy daripada tak ada maid. Yelah, baru lepas kahwin tu kau nak go wild depan kau punya ruang TV pun kau boleh buat. Tapi lepas kau dah ada anak, tak payah cakap lah privacy nak go wild depan ruang TV, depan ruang tamu pun kau nak belasah. Kan? Itu pun tak make sense. Kau jangan bagi alasan lah. Takkan depan anak kau pun kau nak belasah juga kat ruang TV. Kan? Maksudnya bila orang kau dah ada anak, dah habis. Dah privacy tu dah habis. Kalau kau dah kata lelaki tak boleh pakai seluar pendek lah, apalah. Allah, tak ada maid pun tak pakai seluar pendek. Tak ada istilah pun sebenarnya. Ada maid tak ada privacy. Sebenarnya ada maid lebih ada privacy sebenarnya. Okay, first of all, sebenarnya bila kita ada maid, memang kali pertama kita rasa, pertama culture shock kan. Bagi mereka yang tak pernah ada maid, tiba-tiba ada maid memang culture shock. Kita orang dulu pun rasa benda yang sama. Tapi my setting, it's all about my setting. Sebab kita tak nampak dah bila ada maid, okay, bila ada maid ni, kita dah tahu dah, kita dah nampak begin with the end in mind. Kita dah tahu dah rumah kita akan kemas, rumah kita akan bersih, kita dah tak perlu dah basuh baju, sidai baju, lipat baju apa semua tu kan. Kita dah tahu dah benda tu akan terjadi. Tetapi sebelum benda tu nak terjadi, of course dah kita kena train dia kan. Kita nak kena train dia macam kita bela anak lah kan. Kita tahu anak kita esok besar, dia akan pandai membaca, dia akan jadi budak baik apa semua. Tapi sebelum kita nak anak tu jadi apa yang kita nak dia jadi kan, kita nak kena didik dah dia dulu. Benda tu adalah proses kan. It's all about mind setting. So kalau mind setting kita kata memang it's a process, so kita tak ada masalah pun untuk train maid kita kan. Culture shock is normal kan. Tapi apa yang kita fikirkan dan apa yang kita nampak di akhir matlamat kita tu, itu yang lebih penting. Kemudian macam mana kita nak start lah, nak susun atur jadual dia. Kita sendiri kena tunjukkan dia cara dan come out dengan jadual. Macam kami, memang kami buat jadual. Kali pertama memang akan susah kan. Semua orang yang macam kita jadi seorang mak pun kan, anak yang pertama memang akan susah. Tapi dah masuk anak kedua, anak ketiga, anak keempat, benda tu dah rutin, jadi rutin untuk kita. So the moment kalau kali pertama dapat maid, pengalaman susah tu memang adalah normal. So cakap kat diri kita, benda tu normal, dia adalah proses. So apa yang kita perlu buat adalah kita come out dengan jadual, tunjukkan maid tu satu persatu. Memanglah susah, tapi kita bayangkan once maid aku mahir benda ni, aku dah senang hati dah. Aku dah boleh hand over dah benda ni kat dia kan. Lepas tu bertanya kepada orang yang lebih arif kan, orang yang ada pengalaman. Tanyalah pada kakak kita ke, kawan-kawan kita yang ada maid ke kan, macam mana mereka uruskan. So benda tu tak ada masalah pun kalau kita dah ready dengan mind dan kita dah nampak dah apa end result tu nanti. End result dia, oh esok aku pergi mana-mana, rumah aku dah kemas, balik bercuti, maid dah tahu dah nak basuh baju apa semua, aku dah tak perlu nak sakit kepala kan. Tapi awal-awal tu memang akan susah lah, sebab you nak kena ajar dia satu persatu. It's a process sebenarnya kan. Adik saya, Master Atira adalah contoh yang paling terbaik yang saya boleh bagilah. Dia dulu antara orang yang reluctant nak ambil maid kan. Sangat, bila kita suruh ambil maid, macam-macam alasan ada. Kawan nanti tak ada privacy, Najmi tak ada privacy lah, orang boleh uruskan semua. Tapi setiap kali saya pergi datang rumah dia, saya tahu siapa dia. Saya tengok keadaan rumah dia kan. Saya kata kalau you nak berjaya dalam bisnes, okay, cuba you tengok orang-orang yang berjaya dalam bisnes. Adakah mereka buat kerja rumah kan? Tengok wanita-wanita yang berkerjaya, wanita-wanita yang high profile kan, bisnes dia bagus semua kan. Adakah mereka fokus pada kerja rumah? Tak ada kan. Mereka lebih fokus kepada penampilan diri, fokus kepada anak-anak, fokus kepada bisnes, fokus untuk susun strategi. Dan bila saya tengok Master Atira ni, okay, saya nampak macam mana dia nak kembangkan bisnes dia kalau dalam keadaan diri sendiri pun tak terurus, rumah tangga pun tak terurus. So bagi saya, the moment saya cakap dengan dia, saya kata, Atira, kalau kau betul-betul nak besarkan bisnes kau kan, kalau you sekadar aim 3-4 ribu, yes of course you tak payah ada maid tak apa. Tapi kalau you nak aim bigger, you nak aim more, you nak aim 20,000 punya income, 30,000 punya income, you memang kena ada maid. Okay, sebab kita tengok contoh orang-orang yang punya income 50,000, 60,000, 70,000 kan. Adakah mereka tiada maid? Kebanyakan mereka ada maid kan. Mereka tak fokus pada kerja rumah, mereka fokus untuk develop bisnes dia orang, untuk fokus kepada
keluarga mereka, fokus kepada penjagaan diri, penampilan diri. So bila you tak ada maid, okay, of course ada orang yang boleh berjaya lah tak ada maid kan, tapi secara fitrahnya mental you akan sakit sebab penat kan. Kita tahu kan, kita tahu diri kita buat kerja rumah ni sangat penat kan, buat rutin, kerja rutin memang sangat penat kan. Tipulah kalau you cakap you tak penat kan. So bila you cakap, oh aku boleh buat kerja rumah dalam masa yang sama, aku boleh besarkan bisnes aku sampai 60,000, 70,000 kan. Benda tu mungkin you boleh buat, tapi mungkin juga dalam masa yang sama you akan pressure diri you akan stress kan, dan you sebenarnya ada dalam denial mode sebenarnya. So bila saya nampak Mas Tafira ni, saya kata kalau kau betul-betul nak dapat income berpuluh ribu, kau memang kena ada pembantu rumah. Dan akhirnya dia kita paksa dia, Mas Tafira ambil maid juga. Finally income dia boleh jadi master, and dia boleh capai income berpuluh-puluh ribu. See? The power of leveraging. Untuk mereka yang betul-betul nak besarkan income mereka, nak capai puluh-puluh ribu sebulan, saranan saya lebih baik leveragekan kerja rutin you kepada orang lain. Okay? Berkongsi rezeki dengan orang lain daripada you nak tamak nak buat semua kerja. Okay? Leveragekan kerja you, leveragekan rutin kerja you yang tidak memberi added value pada bisnes ke, pada income you ke, kepada orang lain. Dan dalam masa yang sama you boleh fokus untuk kembangkan lagi income you, kembangkan lagi bisnes you, fokus pada keluarga you, pembentukan keluarga you. Okay? Whatever you do, you have to focus. Kalau you kata you nak, if you have to spend 3 hours in settling all your punya household punya kerja, that 3 hours tu you tak boleh buat untuk business you ataupun buat benda lain. The same thing here. Kalau you nak benda tu, kalau you tanggal dengan 3-4 jam tu, you boleh fokus pada business you and you boleh earn more, hire bibi, hire pembantu rumah. Kalau helper okey tak helper? Yang 1 jam helper apa semua. Helpers kadang-kadang dia tak membantu daripada aspek bila kita perlu keluar rumah untuk tinggalkan anak-anak sebab kita nak kena pergi ke somewhere ke yang bersifat sementara. Itu akan menjadi kekangan yang lebih untuk kita. So kalau nak dapat satu package, datanglah, ambillah satu package bibi supaya you boleh datang satu package untuk you, untuk tolong. You akan dapat manage you punya business atau kerja yang you buat sangat fokus, dan dalam masa yang sama benda-benda yang tak sepatutnya you fokus tu you tinggallah pada you punya orang lain untuk buat. Itu pun key to success juga, key method to success. You have to focus on what you doing, not keep giving the excuses, oh tak ada maid lah, apa kena buat kerja rumah lah, apalah semua kan. Macam tu lah.